Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, qudwatan wa uswatan li umurid dunya waddin, liman arada an yu'mina bihi minal insi wal jin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati lagi dimuliakan barisan para imam dan imam jemputan solat sunat tarawih pada malam ini, serta seluruh pegawai dan petugas-petugas Masjid An-Najah Padang Serai, seluruh ahli jawatan kuasa, para jamaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, moga-moga kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-6 Ramadan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kita melaksanakan amal ibadat, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekhusyukan serta ketenteraman jiwa, serta perasaan hati yang sentiasa dalam keadaan yakin serta percaya dengan kekuasaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kesemua itu, perasaan ketenteraman, perasaan keselamatan, perasaan kekhusyukan di dalam solat kita tak akan dapat kita capai melainkan apabila diri kita bersih, suci daripada segala noda dosa, maksiat, kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, apabila kita lihat kepada apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in, orang yang mengaji belajar banyak dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau merupakan anak didik dan juga orang yang diasuh, ditarbiyah oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Kerana ibu bapa Imam Hasan Al-Basri adalah hamba dan bertugas bekerja berada di bawah tuannya Ummu Salamah, isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Hasan Al-Basri tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kerana ketika beliau dilahirkan Rasulullah sudah pun wafat, dan beliau bergelar Hasan Al-Basri. Al-Basri nisbah kepada tempat yang beliau tinggal selepas daripada Madinah Al-Munawwarah, iaitulah daerah Basrah di Iraq. Maka digelar Al-Basri ataupun Hasan Al-Basri. Beliau mengajar kepada ribuan manusia yang percaya, yang beriman, yang mengaji dengan dia. Dan setiap kali apabila ada orang yang bermasalah, apa-apa masalah dari segi ketenteraman jiwa yang tak dapat, ketenteraman daripada keselamatan tak dapat, hidup dalam miskin, hidup dalam sakit, hidup dalam ujian, hidup dalam
keliru, celaru, tak faham itu, tak faham ini, dan agama yang tak kuat, selalu rujuk kepada Hasan Al-Basri. Apabila ditanya bagaimana cara untuk merawat penyakit ke, kemiskinan ke, apakah, maka beliau akan menyatakan kepada orang yang bertanya, orang yang merujuk kepada dia, dengan berkata, hendaklah kamu sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu bertaubat daripada segala dosa-dosa kamu yang banyak ataupun sedikit. Sesiapa yang mai tanya, semua dia akan kata, balik beristighfarlah banyak-banyak, bertaubatlah kepada Allah. Akhirnya anak murid dia heran, kenapa itu saja yang dinyatakan oleh Hasan Al-Basri kepada setiap orang yang mai rujuk kat dia, istighfar, 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 bertobat, bertobat, bertobat. Bila anak murid dia tanya, maka dia pun menjelaskan, kata dia, Allah sudah pun berfirman di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 berkaitan dengan kaum Nabi Nuh yang mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam setelah mereka selamat daripada banjir besar. Mereka hidup dalam keadaan tak tenteram, nak buat ibadat pun rasa macam tak khusyuk. Jadi nak taat kepada Allah rasa takut, risau dan sebagainya. Di samping rezeki yang tak banyak, kerja banyak, rezeki sikit, tanaman tak tumbuh. Mereka mengadu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, berdoalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan rezeki, ketenteraman, keselamatan kepada kita. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang aduan kaumnya, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala ceritakan kembali kepada kita dalam Al-Quran surah Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang maksudnya, aku telah berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, aku ajak mereka, aku suruh dan aku ajak mereka supaya beristighfar, memohon keampunan daripada segala dosa. Kerana sesungguhnya Tuhan kamu itu Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang. Kana ghaffara, Tuhan yang amat-amat mengampun. Lalu apabila dia berkata demikian kepada kaumnya, dia pun bertobatlah, dia pun memohon keampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada bertobat, beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah Ta'ala pun menurunkan hujan kepada mereka untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyegarkan hidup mereka, binatang yang mereka mula ternak kembali membiak, tanaman-tanaman yang mereka tanam semula tumbuh dengan subur, dan pokok kayu-kayan yang tunggu hasil berbuah dengan lebat, maka mereka hidup dalam keadaan tenteram, dapat melaksanakan amal ibadat kepada Allah dengan penuh khusyuk dan juga rasa aman. Maka di situ Hasan Al-Basri menjelaskan kepada anak muridnya bahawa dosa, maksiat, kemungkaran itulah punca kita tidak memperolehi keamanan. Perasaan kita akan rasa gundah gulana, sedih, susah hati, kecewa dan seumpamanya. Solat kita pun tak tenteram, solat pun kalut-kalut dan tak dapat nak khusyuk, tak dapat nak rasa tenteram, dan selepas solat rasa tak aman juga, rasa kelang kabut. Bahkan kadang-kala kita solat tu pun rasa macam satu bebanan kepada kita, tak rasa satu ibadat tetapi rasa satu bebanan. Nak kena solat lah pula, nak kena semayang lah pula, nak kena keluarkan zakat lah pula. Kesemua itu menjadi gangguan. Maka disebabkan apa? Dosa, maksiat, kemungkaran yang ada. Apabila dosa menguasai diri kita, jangan kata kita yang rasa tak tenteram sendiri, bahkan makhluk-makhluk lain pun tak senang dengan kita, tak seronok dengan kita. Ayam itik
Lembu kebau yang kita bela, kalau seorang penternak, dia akan rasa apa? Tengok kebau pun semak, tengok lembu pun sakit mata, ayam itik pun akan merasa meluat dan benci kat dia. Kalau dia beri makanan pun, ayam kata tadi buah kacang bagi kita, mampu ke baga. Ayam tak seronok, ayam pun benci tengok kita sebagai tuan dia. Pasal apa? Pasal yang menjadikan kita itu, keadaan binatang meluat semuanya adalah kerana dosa yang menguasai diri kita. Sebab binatang, haiwan semuanya, mereka tidak ada dosa, mereka bersih daripada kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ikhlas, jujur. Ayam ikhlas, dia bertelok. Orang ambil rebus telok pun dia tak marah pun. Hak tinggal itulah dia ram. Itik begitu juga, dia bertelok tinggal situ, duduk di padang tu, tinggal di kawasan tempat dia duduk makan apa semua tu. Orang main kutip, buat telok masin, buat pila telok masin, tak jadi anak bagi dia. Tak apa, dia tak marah, dia telok main lagi. Jujur, mereka tidak ada dosa. Tak pun iktirad ataupun tak bantah, tak bangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bagi mereka jadi itik? Adakah kita duk mempertikaikan hak Allah? Memang kita duk pertikai hak Allah. Sentiasa kita pertikai hak Allah. Kenapa? Pasal apa aku susah? Pasal apa aku tak senang? Kita mempertikaikan, kita tak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama sempena di bulan Ramadan ini kita memperbanyakkan istighfar. Bacalah istighfar, bukan setakat kita jadikan bacaan wirid lepas solat 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu adalah zikir rasmi selepas solat. Namun yang dikehendaki adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan selain daripada waktu malam, waktu mana pun boleh, waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, siang, malam, kita boleh bertaubat. Kita ambil masa, taklah panjang mana sangat pun, dalam tempoh 2-3 minit pun kita boleh bertaubat kepada Allah, menyesal, ingat balik, kita muhasabah akan dosa-dosa yang kita pernah buat. Kita ingat balik akan solat yang pernah kita tinggal, itu dosa. Kita banyak tinggalkan solat. Zuhur tak solat, asar tak solat, maghrib tak solat, isya tak solat, subuh paling banyak tak solat. Kalau solat subuh pun, subuh gajah Tok Mia, subuh gajah Tok Mia. Kalau solat pun pukul 10 baru solat subuh. Pasal apa? Dia tak nak bangkit awal. Jaga dah awal. Cuma bulan puasa ni pasal dia puasa, dia bangkit awal pasal nak makan sok. Bukan bangkit nak solat, bukan bangkit nak bertaubat, tetapi kerana takut terlepas syuru wa syabdu. Maka tu yang dia bangkit juga tu. Kita ubah persepsi kita, kita ubah tingkah laku kita, kita ubah cara kita. Bangun di samping makan sahur dan kita bertobat kepada Allah, ingat dosa kita, kita bertekad tak akan ubat dah, tak akan buat dah, kita akan berhenti terus segala dosa-dosa, hang kecil macam mana pun dosa tu, apatah lagi yang besar. Dan kita tinggalkan insaf dan menangislah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika tengah malam. Bangun sebelum makan sahur, nak makan sahur pun pukul 5.30, bangun pukul 4. Pukul 4 tu kita solat beberapa rakaat selain daripada tarawih yang kita buat di masjid. Di rumah pun kita buat lagi, beberapa rakaat. Kemudian witir dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai berlalunya Ramadan. Walaupun kita mesti jaga Ramadan ini, jangan berlalu satu Ramadan, satu malam sekalipun, melainkan kita bertobat. Apatah lagi jangan berlalu satu bulan tanpa bertobat. Maka inilah yang amat rugi, seperti mana dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, dia menyatakan tentang satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar untuk berkhutbah Jumaat. Irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar darajatan faqala amin, thumma irtaqa thaniyata faqala amin, thumma irtaqa thalithata faqala amin. Walamma faragha min as-salah qalu ya Rasulullah
ala ma amanta. Qala atani Jibrilu alaihi salam wa qala ya Muhammad raghima anfum ri'in adraka zukirta indahu falam yusalli alaika qultu amin. Maksud dia, satu hari Jumaat, Nabi menaiki mimbar. Nabi pijak anak tangga mimbar yang pertama, lalu Nabi berkata amin. Nabi pijak anak tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Nabi pijak anak tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Selesai solat, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tadi ketika Rasulullah menaiki mimbar, kami dengar Rasulullah berkata amin. Rasulullah mengaminkan doa siapa? Tak dengar siapa doa pun, tapi Nabi kata amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menaiki anak tangga mimbar yang pertama, aku diiringi oleh Jibril alaihi salam. Jibril berkata, ya Muhammad, raghima anfum ri'in, amat rugilah. Ada sebahagian menterjemahkan dengan kata amat celakalah. Raghima anfum ri'in dengan kata amat celakalah. Tapi saya secara peribadi, saya tak mau menterjemahkan dengan kata raghima anfum ri'in, amat celaka. Cuma dengan kata amat rugilah. Amat rugilah di kalangan umat kamu, iaitu mereka yang apabila disebut di hadapan mereka nama kamu, disebut nama Rasulullah, disebut pangkat Rasulullah Sayyidul Mursalin, disebut apa-apa kemuliaan yang ada pada Nabi, tetapi mereka tidak menyahut dengan berkata sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad, tak sambut dengan selawat, maka inilah orang yang aman-aman rugi, kata Jibril. Aku berkata amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang paling kerekut dengan kalangan umat Nabi, apabila disebut nama Nabi tak diselawatkan, tak disambut dengan selawat, ini orang paling kerekut. Bukan kerekut harta, tak selawat itulah orang yang paling kerekut. Orang sedekah RM1, dia bukan kerekut, tetapi yang kerekut tak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedudukan Nabi orang yang mulia, maka sebab tu kita kena memperbanyakkan selawat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku memijak anak tangga mimbar yang kedua, Jibril berkata lagi kepadaku, ya Muhammad, raghima anfum ri'in man adraka abawaihi lam yadkhulil jannah. Amat rugilah, kata Jibril, di kalangan umat kamu, mereka yang masih ada ibu bapa tetapi mereka tidak dapat memasuki syurga, kerana mereka iqul walidain, mereka durhaka kepada mak bapak mereka. Mak patutnya mereka bela, ayah patut mereka bela, tetapi mereka hantar pergi rumah orang-orang tua. Setahun sekali pergi bila raya, bawa pergi lemang, bawa pergi ketupat, bawa pergi rendang, bawa pergi seronding apa semua. Mak tak lalu makan, ayah tak lalu makan, pasal dia bukan nak yang tu. Dia nak kasih sayang, dia nak layanan daripada anak-anak, tetapi anak tak jenguk pi. Maka bersedihlah mereka sepanjang tahun. Mahir raya pun tak seronok juga, pasal hanya takat pi jenguk muka saja, bukan nak ambil bela mak pak. Maka kata Jibril, orang ini amat rugi, kerana mereka tak dapat masuk syurga, sedangkan untuk masuk syurga tu mudah apabila mereka jaga mak bapak mereka. Maka itu yang masih ada mak bapak yang dah meninggal, mak bapaknya masih lagi durhaka, kalau dia tak berdoa untuk mak bapaknya supaya dihindarkan daripada siksaan kubur, siksaan neraka dan umpamanya. Berdoalah selalu, minta Allah Ta'ala ampunkan kita, ampunkan mak bapak kita yang dah meninggal, dan tempatkan mak bapak kita di syurga, bukan di dalam neraka ataupun dalam siksaan di alam kubur. Maka orang ini tak rugi kalau dia berdoa dan sebagainya, ataupun dia membuat kebajikan, dia berderma atas nama mak dia, berderma atas nama pak dia, dia wakaf atas nama mak dia, atas pak dia, bukan hanya bubuh duit, tak niat apapun, bubuh je lah. Pasal apa? Dia buh hanya RM1 saja, walaupun sekupang, walaupun RM1, maka niatlah
aku sedekah, aku derma, aku wakaf bagi pihak ayahku dan juga mak aku. Maka dia akan dapat pahala. Duduk di alam barzah sekarang, dia dapat pahala. Maka kita terhindar daripada anak durhaka. Kata Nabi, aku pun kata amin penjelasan daripada Jibril alaihi salam. Aku pijak anak tangga yang ketiga. Lalu kata Jibril, raghima anfu mri'in man adraka ramadana lam yughfar lahu. Qultu amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, amat rugilah umat kamu wahai Muhammad, mereka yang dah dapat bulan Ramadan tetapi mereka tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama pun tak diampun, sampai habis 30 malam tak diampun. Ini orang yang rugi. Sepatutnya kita malam pertama Allah dah ampun sebab dengan kita beristighfar. Sebab itu disebutkan dalam hadis bahawa bila mai Ramadan maka ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga. Kenapa dibuka pintu syurga? Siapa nak masuk? Tak ada siapa masuk. Takkan dapat siapa pun masuk ke dalam syurga melainkan Rasulullah masuk dulu, kemudian akan diikuti oleh umatnya, kemudian bawalah umat Nabi-Nabi yang lain. Lagi tak kiamat, tak ada siapa boleh masuk. Tapi kenapa pintu syurga dibuka? Itu maksudnya isyarat pengampunan. Apabila kita diampun Allah, maka kita disediakan syurga dan dibuka pintu untuk mengalu-alukan kemasukan kita. Apatah lagi orang yang berpuasa pula, dia bertobat, maka dia akan dipelawan masuk ke pintu Ar-Rayyan, pintu utama VVIP, iaitulah pintu syurga untuk orang berpuasa. Sebab itu jangan biarkan berlalu satu malam, satu hari Ramadan ini melainkan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan, biarlah bersih, maka insya-Allah orang ini orang yang telah menepati ciri-ciri duduk di bulan Ramadan. Kita kena merasakan kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak kemungkaran. Moga-moga dengan perasaan itu kita pun teringin nak bertobat kepada Allah, maka mohonlah keampunan supaya Allah Ta'ala terima kita bersama Ramadan, bulan pengampunan, bulan pengampunan, bulan kebajikan, bulan untuk kita taat kepada Allah siang dan malam. Apatah lagi di siang kita berpuasa setiap detik, setiap saat jika kita lalui waktu siang itu dalam ibadat, maka doa kita, istighfar kita, minta ampun kita amat-amat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kerana apa? Kerana ibadat dalam ibadat. Kita berpuasa tu ibadat, maka orang yang sedang beribadat doanya makbul. Seperti mana kita solat, maka kita doa dalam solat dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga berpuasa. Maka sebab itu jagalah diri kita jangan tercemar. Maka hendaklah kita memperbanyakkan memohon keampunan. Kalau kita ada salah dengan Allah, dengan manusia, maka kita minta maaf, ceritakan kepada dia, kita minta maaf daripada kesalahan kita. Apa yang kita buat, kita mohong dia kah, kita tipu dia kah. Itu kita pernah sekali geram kat dia, kita pergi cucuk tayar motor dia, pancit, dia pun tolaklah 5 km. Dia pun kata siapa? Peluh bukan main. Kita pun tengok padan muka geram pada masa tu. Hang tahulah, hang buat kat aku ni, hang rasa. Dia tak tahu pun kata kita buat. Kita dah berdosa. Tergantung dosa itu, selagi mana dia tak ampunkan, maka pilah jumpa dia, pergilah maklumkan. Dia demam sebiji pun terimalah, telung didai pun telunglah, terimalah. Tapi bila kita pergi minta maaf, dia takkan buat macam tu. Manusia yang ada perasaan, dia pun, oh tu kah, oh hang yang buat kat aku tu, agama hang tu, itulah aku nak minta maaf. Tak apa. Aku tak ada rasa apa pun, aku tak marah pun kat hang. Dia dah maafkan, maka bersihlah kita. Kesalahan kita dengan manusia tergantung. Dengan Allah Ta'ala kita boleh pergi bertobat dengan senyap-senyap, tetapi dengan manusia kena berdepan, kena minta maaf. Maka lakukanlah hal ini sepanjang Ramadan. Apa yang kita ingat kita berdosa dengan siapa, maka lakukanlah. Dan berbaktilah kepada mak bapak kita dengan kita memperbanyakkan derma wakaf untuk mak bapak kita. Di bulan yang penuh barakah, penuh dengan rahmat ini, insya-Allah kita akan lahir semula selepas Ramadan seperti mana bayi yang dilahirkan.
Kita akan hidup seperti bayi yang dilahirkan bersih, suci apabila tamat Ramadan. Inilah dia, kita berada di bulan Ramadan. Jangan seronok, jangan duk kira nak raya, duk kira pasang sedonduan, 2 donduan, 3 donduan dah. Tetapi tak bertobat, tak minta ampun daripada dosa-dosa, amat rugi kita. Walaupun kita seronok raya, tetapi sebenarnya lepas raya kita merana. Pasal apa? Dosa masih ada, maka meranalah kita dan kecewalah kita. Pasal apa? Perasaan tu disebabkan dosa-dosa, maka bertobatlah. Para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah takan itu untuk tazkirah pada malam ini. Ada umur panjang, kita bertemu lagi dalam kuliah maghrib, insya-Allah. Kuliah maghrib hari yang sama, Sabtu yang ketiga, insya-Allah. Maghrib, jangan mai waktu zuhur. Tak ada kuliah, mai solat saja. Waktu maghrib, mai solat maghrib, tunggu berjamaah dan dengar kuliah bacaan kitab, insya-Allah. Jadi sebelum saya duduk daripada berdiri sini, saya nak maklumkan di sana ada tabung. Kat muslimat ada satu, muslimin ada satu. Tapi hak yang muslim ini tabung tu dia kosong, dia tak ada stiker. Hak masuk ke muslimat ada stiker. Itu saya sedang kumpulkan dana untuk menyiapkan pembinaan Mahat Tahfiz saya di wilayah Karachi, di daerah Senol, Cambodia. Kita sedang bina Mahat Tahfiz di sana. Sekarang dah 60% pembinaannya. Kita tak target juta-juta projek kita, cuma sekadar dalam 100,000 sahaja. Lengkap sebuah bangunan yang sempurna untuk pelajar-pelajar tahfiz sana mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka perlukan dana. Saya nak siapkan dalam tahun ni 2024, tapi nampaknya dana tu lambat, slow. Pasal masing-masing pakat buat RM1 je, lambatlah sikit. Lah ni malam ni saya nak sarankan, bobohlah orang yang bawa duit banyak, boboh banyak-banyak dalam tabung tu, tabung di belakang tu. Yang bawa duit sikit, boh ke semua duit tu, hak sikit tu jangan bawa balik lah. Pasal bawa sikit, sikit boh semua lah. Hak banyak tak apalah, dia boh banyak kan. Itulah cara kita untuk berderma dan berwakaf. Niat wakaf kita walaupun RM1 untuk mak kita, ayah kita yang sedang menunggu ganjaran pahala yang kita hantar pergi siap-siap kat mereka. Moga-moga mereka bergembira di alam barzah menerima penghantaran kiriman duit kita kepada mereka dengan kita wakaf di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik yang benar daripada Allah, yang salah yang silap itu daripada kesilapan dan kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.